Hai, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat kembali ke YouTube channel saya, Cikgu Kamel, guru geografi anda. Selamat kembali. Di mana pada hari ini, video kali ini kita akan melihat tajuk bab 10 geografi tingkatan 3, iaitu sumber hutan. Seperti yang kita sedia maklum bahawa di Malaysia ini kita sangat popular dengan kita punya keindahan flora dan fauna kita, dan kita juga mempunyai hutan yang sangat-sangat luas dan sangat-sangat besar. Oleh kerana iklim kita ini adalah iklim khatulistiwa yang merupakan panas dan juga mengalami musim hujan yang banyak. Disebabkan itu, dia menggalakkan pertumbuhan hutan di Malaysia. Untuk tajuk kali ini, kamu akan belajar mengenai beberapa perkara penting. Yang pertama, kamu akan tengoklah apa itu sumber hutan yang terdapat di Malaysia. Dan yang kedua, kamu akan tengok mengenai kepentingan pengurusan sumber hutan di Malaysia. So, kenapa sumber hutan ini penting? Kenapa perlu adanya sumber hutan ni? Kenapa Malaysia ni kita bergantung juga kepada sumber hutan ini untuk menjana ekonomi, untuk pelancongan dan sebagainya. Dan yang ketiga, kita akan tengok bagaimana usaha pemeliharaan dan pemuliharaan sumber hutan di Malaysia. Dan yang keempat adalah peranan agensi dalam pengurusan hutan di Malaysia. So, untuk video kali ini, kita akan tengok dua tajuk yang penting dahulu dalam buku teks, muka surat 166, iaitu 10.1 sumber hutan. Dan kita akan belajar sama-sama, kita akan membincangkan sama-sama tentang kepentingan pengurusan sumber hutan di Malaysia, iaitu 10.2. Di video yang berikutnya, kita akan tengok tajuk 10.3 dan juga 10.4. Baik. Alright, kita akan tengok sama-sama tajuk 10.1 sumber hutan. Sumber hutan merupakan sumber boleh baharu. Itu kita tahu. Kita dah belajar sebelum ini. Sumber hutan adalah sumber yang boleh baharu, bermaksud dia akan sentiasa diperbaharui. Pokok-pokok akan sentiasa tumbuh walaupun kita tebang, tapi bila kita tanam semula, dia akan tumbuh. Bermaksud dia boleh baharu. So, di Malaysia ini, kamu tengok kotak di atas tu, kotak yang berwarna kuning tu. Di Malaysia kita terdiri daripada kawasan hutan yang sangat-sangat luas. Seluas 18.56 juta hektar, atau lebih kurang daripada 56.5% daripada keluasan tanah. Bermaksud separuh daripada permukaan bumi di Malaysia ini adalah hutan. Itu kita nak gambarkan luasnya kawasan hutan di Malaysia ini. Tentu sekali lah, negeri yang paling besar di Malaysia iaitu negeri Sarawak. Dia mempunyai Sarawak mempunyai keluasan hutan yang paling besar sekali, iaitu 8.23 juta hektar. Manakala semenanjung Malaysia, negeri-negeri di semenanjung Malaysia ini membawa kepada keluasan sebanyak 5.84 juta hektar. Manakala Sabah keluasannya adalah 4.49 juta hektar. So kita nampak di sini bermaksud di Sabah dan di Sarawak sendiri, kedua-dua negeri ini mempunyai keluasan hutan yang sangat-sangat luas. Bermaksud orang-orang Sabah, orang-orang Sarawak ni, mereka ni mempunyai sumber hutan yang sangat-sangat kaya, sangat-sangat banyak dan sangat-sangat pelbagai. Alright. Kita tengok tajuk 10.2, kepentingan pengurusan sumber hutan di Malaysia. Kenapa pentingnya untuk Malaysia ini kita menguruskan hutan ini dengan baik? Kenapa hutan ini penting? Apakah orang panggil pulangan yang boleh diterima oleh negara, oleh masyarakat Malaysia, terutama sekali. Baik. Alright, kita tengok ada 4
poin penting, 4 isi penting untuk kepentingan ini. Yang pertama adalah keseimbangan ekosistem. Okey, yang kedua adalah keperluan masyarakat setempat. Yang ketiga adalah ekopelancongan dan yang keempat adalah membekalkan sumber bahan mentah. Baik, kita akan tengok yang pertama dahulu, iaitu keseimbangan ekosistem. Okey. Alright, kita sedia maklum bahawa untuk flora dan fauna ini, untuk mereka hidup dalam keadaan yang baik, mereka perlu hidup dengan seimbang. Okey. Apakah keseimbangan yang perlu ada? Alright. Ekosistem merupakan proses interaksi antara komponen biotik dan dengan komponen abiotik dalam alam sekitar. Bermaksud, biotik dan abiotik ini adalah saling bergantung antara satu sama lain. Okey, biotik adalah benda-benda hidup, abiotik adalah dia punya kita panggil organisma di sekelilingnya seperti udara, air dan sebagainya. Alright. Komponen-komponen dalam ekosistem sentiasa berinteraksi dan menghasilkan satu aliran tenaga dan rantaian makanan yang berterusan serta memelihara imbangan ekosistem. Okey, macam haiwan, tumbuh-tumbuhan memerlukan air. Okey, sentiasa memerlukan air. Dengan itu, jika adanya hujan, jika adanya air sungai yang mengalir dengan bersih, dengan baik, bermaksud haiwan-haiwan dan tumbuh-tumbuhan ini mampu untuk hidup dengan stabil, dengan seimbang. Alright, jadi bermaksud pengurusan sumber hutan secara terancang adalah perlu bagi mengekalkan keseimbangan ekosistem ini. Bermaksud sekarang ini kerajaan, masyarakat, semua agensi yang terlibat perlu memastikan bahawa hutan di Malaysia ataupun di seluruh dunia ini dijaga dengan baik supaya kita dapat mengekalkan keseimbangan ekosistem bagi memastikan flora dan fauna ini dapat hidup dengan baik. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, kita akan tengok keperluan masyarakat setempat. Kita yang tinggal di kawasan bandar ini mungkin tidak terlalu bergantung kepada sumber hutan, walaupun kita menggunakan kertas, walaupun kita ada perabot daripada kayu, tetapi kita tidak terlalu attach ataupun kita tidak terlalu dekat dengan sumber hutan. Tetapi bagi masyarakat yang tinggal di kawasan hutan yang sangat bergantung pada hutan, mereka adalah antara yang sangat memerlukan hutan untuk terus hidup. Okey, masyarakat orang asli, masyarakat kampung dan sebagainya, mereka sangat bergantung kepada sumber hutan ini untuk terus hidup. Okey. Alright, persekitaran semula jadi merupakan sesuatu yang sinonim dengan kehidupan masyarakat setempat, terutama dari aspek signifikan dan pergantungan hidup terhadap elemen berkenaan. Okey, jika kita tengok masyarakat orang asli, mereka ni dapatkan sumber makanan, sumber perubatan daripada hutan. Okey, itulah mereka punya tempat untuk bermain contohnya. Okey, itu jugalah tempat sekolah mereka untuk mereka belajar survival untuk hidup. Alright. Fungsi hutan kepada masyarakat setempat penting sebagai sumber bahan makanan. Saya dah beritahu tadi. Okey, membina tempat tinggal. Okey, mereka punya rumah, mereka punya kawasan pertempatan mereka. Okey, menyediakan pelbagai peralatan dan juga sebagai sumber pendapatan. Okey, mereka punya sumber pendapatan. Contohnya jika mereka ini golongan-golongan ini mereka mengambil akar-akar kayu daripada sumber hutan ni, so akar-akar kayu ini akan dijual kepada masyarakat di luar bandar, di bandar contohnya, dan ini juga akan memberi mereka sumber pendapatan untuk mereka terus hidup. Alright.
Contoh hasil hutan adalah rotan, gaharu dan juga buah-buahan. Okey, kita tahu macam masyarakat orang asli yang sangat terkenal dengan craft tangan daripada rotan, daripada sumber hutan ini Manakala kayu gaharu antara kayu yang mahal untuk dijadikan sebagai minyak wangi dan sebagainya. Alright. So itu adalah poin yang kedua mengenai kepentingan pengurusan sumber hutan di Malaysia. Baik, kita akan tengok yang ketiga. Okey. Sumber hutan juga adalah sebagai ekosistem ekopelancongan. Okey, ekopelancongan di Malaysia. Ekopelancongan ni adalah dua perkataan kita dah biasa dengar, okey, dan kamu pun dah biasa belajar tentang ini. Eco adalah environment ataupun dia punya alam sekitar. Okey, manakala pelancongan adalah pelancongan Bermaksud ekopelancongan adalah pelancongan yang berasaskan alam sekitar. Okey. Sumber hutan penting dalam membangunkan aktiviti pelancongan. Okey, pelancong dapat menikmati keindahan alam semula jadi seperti hutan lipur, air terjun dan melihat kepelbagaian flora dan fauna. Okey, so orang luar negara yang tidak mempunyai hutan sama seperti Malaysia ni, mereka sangat-sangat appreciate, mereka sangat-sangat menghargai hutan yang terdapat di Malaysia. Okey, contohnya seperti negara-negara di Afrika, negara-negara di Arab, okey, negara di Asia Barat dan juga mereka yang berada di Eropah. Okey, mereka sangat-sangat seronok bila datang ke Malaysia kerana apa? Dapat melihat hutan dan juga kepelbagaian flora dan fauna yang terdapat di hutan di Malaysia. Okey. Contoh adalah seperti di Taman Negeri Royal Belum di negeri Perak, Taman Negara Endau Rompin di Johor dan juga Taman Negara Niah di Sarawak. So kita ada banyak kawasan hutan yang dijadikan sebagai pusat pelancongan. Okey, kita ada sekarang ni sudah glamour dengan ataupun sudah popular dengan kita panggil glamping. Okey, glamour camping. Okey, mereka menggunakan kawasan di dalam hutan untuk mereka bercamping semasa cuti sekolah dan sebagainya. Okey, dan ini juga antara pelancongan yang harus diteruskan, okey, untuk memastikan kita punya hutan ini dapat dijaga dengan baik. Okey. Alright, yang terakhir sekali adalah membekalkan sumber bahan mentah. Okey, ini kita tahulah. Okey, kita dah bincangkan pada tajuk sebelum ni, iaitu sumber hutan adalah sumber yang membekalkan, okey, yang akan memastikan kita ada bahan-bahan mentah yang penting. Okey. Pengurusan sumber hutan secara cekap dapat menjamin bekalan bahan mentah yang berterusan untuk masa hadapan. Okey, so kalau kita teruskan menjaga sumber hutan ini, bermaksud masa depan kita masih lagi dapat menggunakan sumber hutan. Tetapi jika tidak ada agensi, tidak ada pihak berwajib yang menjaga, yang menguruskan dengan baik, bermaksud masa depan kita tak dapat menggunakan lagi sumber-sumber hutan ini. Okey. Contoh sumber bahan mentah yang ada di hutan adalah seperti inilah: kayu keras, rotan dan buluh, daun mengkuang, batang nibung, daun nipah. Untuk kegunaannya, okey, boleh baca sendirilah kat sana. Okey, kayu keras untuk buat perabot, papan lapis, kayu gaji dan bahan binaan, serta buluh dan juga rotan ni untuk dijadikan sebagai perabot dan juga kraft tangan dan yang lain-lain lagi. Okey, ini adalah diambil daripada sumber Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia Julai tahun 2018. Okey, boleh tengok gambar yang disediakan di situ. Alright, so itu saja untuk hari ini, di mana kamu belajar tentang dua perkara. 10.1 sumber hutan itu sendiri, okey, dan yang kedua adalah 10.2 di mana kamu telah pun belajar mengenai kepentingan pengurusan sumber hutan di Malaysia. Okey, tajuk yang seterusnya kita akan belajar tentang 10.3 di mana kamu akan tengok tentang usaha pemeliharaan dan pemuliharaan sumber hutan di Malaysia. So, macam mana kerajaan ataupun agensi berwajib, okey, badan-badan berwajib ini menjalankan usaha memelihara dan memulihara sumber hutan di Malaysia. Okey.
Seperti biasa, nanti saya akan hantarkan link untuk kuis kamu dan boleh jawab kuis tersebut. Okey, dan jika ada apa-apa soalan, ada apa-apa pertanyaan, okey, boleh tinggalkan di ruangan komen di bawah. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Jumpa lagi.